Ini adalah satu penipuan. Lebih-lebih lagi apabila tekanan wabak COVID-19 yang menjadi alasan untuk isytihar darurat tidak dibentang dalam Dewan ini untuk dibincang dan dibahas dan akan cara-cara yang boleh mengatasinya. Berkenaan dengan plan pemulihan negara tidak menunjuk pandangan serius oleh kerajaan berkenaan dengan penderitaan rakyat. Jika kerajaan ingin maklumkan kepada Dewan ini berkenaan dengan sesuatu perkara, kebiasaannya ialah kerajaan mengeluarkan white paper dan kita boleh baca white paper. Tak perlu ada majlis penerangan selama 5 hari. Kita tidak perlu kepada penerangan. Kita perlu kepada pembahasan berkenaan dengan penderitaan rakyat. Tetapi ini tidak termasuk dalam agenda. Selama 5 hari kita akan dengar menteri-menteri menjelaskan tentang plan mereka. Dan plan ini sudah tentu tidak berkesan. Sejak plan ini diumumkan, jumlah kes baru meningkat daripada 6,000 kepada 17,000. Sampai bila lagi sebelum kita berbincang berkenaan dengan cara-cara mengatasi masalah COVID ini? Tetapi bagi kerajaan, cuma penerangan. Penerangan seperti yang saya katakan tadi tak perlu diadakan, melainkan dengan cara mengeluarkan white paper. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan yang dipertua, saya berpendapat bahawa pandangan yang serius perlu diberi kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Tiap hari 17,000 orang akan mengidap penyakit ini. Dan daripada 17,000 orang ini, sepatutnya semuanya dimasuk dalam kuarantin dan dimasuk dalam hospital. Tetapi jumlahnya terlalu besar sehingga tak pun 1,000 orang yang boleh dirawat dalam hospital. Yang lain terpaksa tinggal di rumah. Apabila mereka tinggal di rumah, mereka tidak dapat rawatan kerana keluarga tidak boleh berdekatan dengan mereka. Takut dijangkit dengan penyakit ini. Jadi dalam keadaan yang mana pesakit itu menjadi lebih teruk, tak ada bantuan, tak ada pertolongan yang boleh diberi, dia semakin teruk dan memerlukan oksigen. Tetapi di rumah tidak ada oksigen. Dengan itu dia menjadi lebih teruk dan sudah ada kes yang mana mereka yang tinggal di rumah ini yang dikatakan tidak begitu serius sudah pun meninggal. Saya berpendapat bahawa kes ini adalah istimewa. Tidak seperti kematian biasa. Ini oleh kerana dia mudah jangkit, maka keluarga tidak pun dapat memandi mayat, tidak pun dapat mengkapan mayat, tidak pun dapat sembahyang mayat, dan selepas itu dibawa ke kubur dalam keadaan yang amat menyedihkan. Mereka tidak dapat lihat even muka, jauh sekali menyentuh mayat. Inilah yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Tiap hari 200 orang akan meninggal. Sampai bila? Sampai tiap hari 1,000 orang mati baru kita nak bertindak, nak bercakap berdekatan cara-cara untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ini tidak ditumpukan dalam persidangan ini yang bukan sebenarnya sidang Dewan Parlimen. Ia adalah majlis penerangan dan kita tidak perlu kepada penerangan. Kerana kita sudah pun baca plan kerajaan itu. Dan kita tahu plan kerajaan itu tak berjaya. Okey. Terima kasih, Yang Amat. Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah COVID ini,
pada mulanya cuma ratusan saja. Lepas itu kerajaan adakan pilihan raya di Sabah meningkat kepada 2,000. Lepas itu kerajaan mengisytiharkan darurat meningkat kepada 6,000. Lepas itu dikeluarkan plan meningkat kepada 9,000. Dan bila diceritakan bahawa plan ini akan dilaksanakan, dibahas, sudah meningkat kepada 17,000. Okey Ahmad, Kalau ini kita ambil perhatian perkara itu Yang Berhormat boleh timbulkan semasa selepas penerangan Yang Berhormat Kan, Menteri ya, nanti. betul. Kerana Yang Berhormat telah pun menyentuh soal merit apa yang hendak dibentangkan nanti. Jadi boleh dibangkitkan nanti. Yang Berhormat. Tuan Yang Yang Berhormat, Terima kasih. Speaker. Yang Berhormat Puchong pula. Kita adakan sidang parlimen Saya Yang Berhormat. berbincang berkenaan dengan masalah Point taken. yang dihadapi oleh rakyat, Ya Yang Berhormat. bukan berkenaan dengan politik. Okey. Point Siapa taken. yang duduk di belah mana. Ramai lagi yang nak cakap Yang Berhormat. Maaf. Saya Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong. Terima kasih. Yang Berhormat Puchong. Maaf, boleh saya teruskan, Tuan Speaker. Ya. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada aturan urusan mesyuarat yang